Kalaulah dia menghina Nabi, orang tahu dia bukan Islam. Yang mana 60,000 naskah buah buku itu ditulis, diterbitkan semata-mata nak menjatuhkan Nabi, nak menghina Nabi, nak memalukan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua dah tengok timeline, anda semua dah tengok title video kita pada kali ini. Apa dia? Itu penghinaan kepada Nabi SAW. Hari ini yang saya tengah shoot adalah 18 hari bulan Julai. Meaning benda ataupun isu penghinaan kepada Nabi sangatlah viral satu Malaysia, sampai ramai di antara asatizah telah pun beri nasihat, telah pun beri pandangan dan sebagainya, baik dari sudut penulisan, baik dari sudut video, baik dari sudut gambar dan sebagainya. Jadi saya maybe agak lambat sikit lah, kita akan release dalam maybe 25 hari bulan ataupun 24 hari bulan Julai kita akan release insyaAllah. Ala kulli hal, apa yang video yang kita nak buat pada kali ini adalah bukan nasihat tapi perkongsian kepada anda semua. Macam mana saya nak bagi nasihat kepada anda, sebab anda semua dah tahu, just perkongsian, nak berkongsi dengan anda semua apa isu yang sebenarnya berlaku, bila lagi isu ni berlaku dan bagaimana isu ni boleh berlaku dan sebagainya insya-Allah. Jadi isu berkaitan dengan penghinaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni telah pun berlaku ratusan tahun dah. Ratusan tahun, daripada zaman ke zaman, daripada abad ke abad telah pun berlaku. Apa dia? Penghinaan kepada Nabi SAW. Mengikut para ulama, penghinaan kepada Nabi ni ataupun bermula ketika mana hari kelahiran Nabi SAW. Ada di antara mereka menghina Nabi yang mana Nabi yatim piatu. Sebab apa? Di hari kelahiran Nabi, Nabi telah pun kehilangan ayahnya sendiri. Selama beberapa tahun, dalam tak sampai 5 tahun Nabi duduk dengan ibunya, dalam 2 tahun lebih Nabi duduk bersama dengan ibunya. Sekejap sangat ibunya meninggal. Lalu orang masyarakat perkatakan Nabi ni anak yatim piatu, dalam miskin, yatim piatu dan sebagainya. Jadi penghinaan kepada Nabi ni telah pun bermula ketika mana kelahiran Nabi SAW. Daripada zaman dulu lagi, penghinaan kepada Nabi ni banyak dalam kalangan bukan Islam. Selalunya yang menghina Nabi daripada zaman dulu lagi, bermula penghinaan makin kuat kepada Nabi adalah dalam kalangan bukan Islam. Mereka yang tak faham Islam, mereka yang benci Islam, mereka inilah akan menghina Nabi, mereka inilah akan mengutuk Nabi semata-mata nak jatuhkan Nabi, nak jatuhkan martabat Islam itu sendiri. Sebab itulah mereka sanggup buat begitu. Cuma malangnya, sejak kebelakangan ini, sejak beberapa tahun ini, penghinaan kepada Nabi, perbuatan terkutuk ini dilakukan dalam kalangan kita sendiri. Itu yang kita tak boleh nak maafkan, apabila yang menghina Nabi kita, yang mencaci Nabi kita, yang memalukan Nabi kita adalah dalam kalangan umat Islam, umat Nabi SAW. Adapun zaman dulu, kalaulah dia menghina Nabi, orang tahu dia bukan Islam. Kalau dia memalukan Nabi, menyakiti Nabi, orang tahu dia bukan Islam. Tapi sejak 2-3 menjak ini, beberapa tahun kebelakangan ini, mereka yang menghina Nabi bukan sahaja dalam kalangan bukan Islam, malah orang Islam kita sendiri pun yang menghina Nabi SAW. Dan seperti contoh, orang Arab dahulu, Arab jahiliah dulu ataupun Arab, masyarakat Arab dulu, mereka menghina Nabi, bermacam-macam tuduhan, bermacam-macam hinaan diberikan kepada Nabi. Seperti mana kita tengok mereka menggelarkan kepada Nabi kita sebagai penyair Al-Quran, wahyu itu mereka bagi tahu kepada Nabi, mereka fitnah Nabi. Wahai Muhammad, kamu ni penyair, yang mana Allah telah rakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-5. Dan nombor 2, ada di antara mereka memfitnah Nabi kita SAW sebagai penyair. Wahai Muhammad, kamu ni penyair wahai Muhammad, yang mana Allah rakamkan dalam surah Al-Haqqah dan surah Az-Zariyat. Allah telah rakamkan. Dan di antara mereka ada juga yang mengatakan Nabi ini adalah manusia yang gila, dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-6. Allah telah rakamkan juga dalam Quran. Jadi apa perbuatan masyarakat dahulu, masyarakat jahiliah, masyarakat Quraisy, masyarakat yang tak mau menerima Islam daripada zaman Nabi, Allah telah rakamkan dalam Quran. Jadi sepatutnya kita, yang mana umat yang terkedian ataupun umat yang lambat sikit, sepatutnya kita buka Quran, kita tengok balik,
yang mana perbuatan yang kalian tengah buat sekarang, menghina Nabi kami, mengutuk Nabi kami, sesungguhnya perbuatan itu telah pun dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan ketahuilah, setiap kali kalam, setiap kali perbuatan, af'al yang dilakukan oleh manusia semata-mata nak menyakiti Nabi, ketahuilah tidak akan Allah lepaskan kalian. Dan kita boleh tengok, saya buat rujukan dalam majalah Times, yang mana dalam majalah Times ni dia ada buat satu artikel, dia keluarkan satu artikel, dia buat satu research yang mana dalam tempoh 1000 tahun dia mengatakan, The Times mengatakan telah pun ada lebih kurang 60,000 naskah buah buku, yang mana 60,000 naskah buah buku itu ditulis, diterbitkan semata-mata nak menjatuhkan Nabi, nak menghina Nabi, nak memalukan Nabi SAW. Jadi mereka yang terdahulu buat buku semata-mata nak jatuhkan Nabi. Terbit satu buku, invest untuk terbitkan satu buku semata-mata nak jatuhkan Islam, nak jatuhkan Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi persoalan dia, kenapa ini berlaku kepada Nabi kita? Kenapa penghinaan kepada Nabi ni daripada zaman Nabi lagi sampai ke hari ini tak pernah berhenti? Ada je orang yang nak menghina Nabi, ada je orang yang nak menyakiti Nabi SAW. Jawapan dia Allah telah rakamkan dalam Quran, yang mana dalam surah An-Naml Allah rakamkan dalam ayat yang ke-112, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu lumrah kepada para nabi yang kami utuskan kepada manusia, kata Allah. Dan kata Allah, sesungguhnya kami jadikan para nabi itu musuh-musuh, iaitu syaitan. Dan syaitan itu, kata para ulama, boleh jadi syaitan yang betul-betul syaitan ataupun manusia yang bertopengkan syaitan. Dan jawapan para ulama, kenapa Nabi ni selalu ya ada musuh sampai ke hari ini? Jawapan ni adalah tak lain tak bukan kerana Nabi, kepribadian Nabi SAW sangatlah kuat, dan tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengatasi kepribadian Nabi SAW. Sebabkan itulah manusia bila mana tak mampu nak mengatasi Nabi, tak mampu nak melawan, tak mampu nak mengatasi Nabi, maka mereka cipta satu teori, cipta satu strategi nak menjatuhkan Nabi semata-mata, nak naikkan nama figure-figure yang mereka tetapkan. Sebabkan itulah sampai ke hari ini kita tengok ada je yang menghina Nabi, ada je yang menjatuhkan Nabi SAW. Jawapan para ulama adalah disebabkan figure Nabi ni sangatlah kuat. Bagi mereka yang betul-betul mengenali Nabi, kan kalau kita ni betul-betul mengenali Nabi SAW, sungguh mereka ni, kata para ulama, akan jatuh cinta kepada Nabi, akan sayang kepada Nabi. Meskipun mereka sebelum ni belum pernah lagi bertemu dengan Nabi, seandainya Allah beri satu keizinan, satu rezeki kepada kita, Allah beri hidayah kepada seseorang itu untuk mengenali Nabi SAW, mereka akan jatuh cinta kepada Nabi SAW, seperti mana berlaku kepada para sahabat. Ramai di antara para sahabat yang sebelum ni tidak pernah bertemu dengan Nabi. Suhaib Ar-Rumi tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi bila mana Allah beri keizinan kepada Suhaib Ar-Rumi, kali pertama bertemu dengan Nabi, terus melafazkan kalimah syahadah. Dan beberapa sahabat yang lain. Sebab apa? Pintu hati mereka, mata hati mereka boleh melihat yang mana satu kebenaran dan yang mana satu kebatilan, yang mana satu kebaikan dan yang mana satu keburukan. Sudah tentu, seandainya kalian menghina Nabi SAW, menyakiti tubuh badan Nabi SAW, menyakiti perasaan Nabi SAW, walaupun sekali sahaja kalian lakukan, maka Allah janjikan satu azab yang sangat berat untuk anda semua. Jadi apa yang patut kita buat? Kita ni sebagai seorang umat Nabi, bila mana ada orang menghina Nabi kita, bila mana ada orang nak memalukan, nak menjatuhkan Nabi kita SAW, apa yang kita patut kita buat? Yang pertama, perbuatan itu jangan pernah kita redha. Jangan pernah kita suka perbuatan itu. Kena ada dalam hati kita perasaan benci akan perbuatan itu. Bencikan perbuatan itu, kerana perbuatan itu menjatuhkan Nabi kita sendiri. Yang kedua, kita ni sebagai seorang yang dah faham, tahu Islam, Nabi itu siapa, Allah itu siapa, itu satu tanggungjawab untuk kita. Bukan asatizah sahaja, bukan ustaz sahaja yang perlu bagi penerangan. Yang bukan ustaz pun kena bagi penerangan yang sama. Bagi penerangan, buat artikel, sebarkan dakwah, kerana mengajak manusia lain kepada kebaikan.
itu sebagai satu tanggungjawab sesama manusia, dan kita menegur manusia yang lain melakukan kemungkaran, itu satu tanggungjawab sebagai seorang manusia. Jadi moga-moga apa yang video kita buat pada kali ini anda faham kenapa Nabi daripada dulu sampai ke hari ini ramai orang nak menjatuhkan Nabi, padahal kesemua itu telah pun Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.